Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam mengikuti kisah-kisah seram dalam Kisah Seram Alam Jin. Seperti yang aku janjikan kepada kalian semua sebelum ni, aku akan dedahkan siapakah sebenarnya Suzana. Okey, aku sebelum tu aku nak mohon maaf sangat-sangat sebab ada rahsia yang aku tidak dedahkan sebelum ni berkaitan dengan Suzana. Okey, baik, kali ini aku akan maklumkan kepada kalian siapakah Suzana sebenarnya, dan apakah yang telah berlaku sekarang ni. Kalau kalian nak tahu, kalau berkaitan dengan kisah-kisah Suzana ni, aku takkan sama sekali lah buat rakaman dekat dalam studio aku, dekat dengan rumah aku. Tidak. Sama sekali aku tidak akan ceritakan kisah Suzana dalam studio aku yang mana dekat rumah aku. Tidak sama sekali. Sebab apa tahu? Sebab kalau berkaitan dengan kisah-kisah orang lain tu tak mengapa, aku boleh ceritakan dekat rumah. Tapi untuk yang ini, aku akan ceritakan di luar kawasan rumah aku sendiri. Sebab kes Suzana ni dia tak selesai lagi. Dia tak selesai. Gangguan tu masih aktif dan dia berada di kawasan sekitar. Dia berada di kawasan sekitar. Jadi sekarang ni aku tengah off station, tengah bekerja di luar kawasan. Jadi aku ambil peluang lah, tengah rehat ni, tengah break ni, aku ambil rehat, aku ambil peluang. Aku akan dedahkan, aku akan sambung berkaitan dengan kisah Suzana pada kalian semua. Bagi yang mengikuti berkaitan dengan kisah Suzana ataupun yang baru mengikuti kisah ni, Suzana ni aku dah upload, aku dah dedahkan, aku dah ceritakan dalam episod yang lepas berkaitan dengan Suzana ni. Dia ada benda dalam badan dia, ya, menumpang dalam badan dia, dalam rahim dia. Dia dan keluarganya diganggu, anaknya diganggu. Dia macam-macam lah berlaku kat situ kan, sampaikan dia melibatkan kesihatan dia, mental dia, gangguan jin syaitan tu mengganggu dia. Jadi kalau kalian nak tahu bagaimana kisah selanjutnya, sila tonton balik semula kisah yang aku dah upload sebelum ni berkaitan dengan Suzana. Aku dah bagi tahu kalian semua kan, siapakah bapa Suzana, siapakah bapa aku, apakah kaitan bapa dia dengan kaitan bapa aku. Okey, baik, sebentar ya. Bapa Suzana dengan bapa aku merupakan bapa yang sama. Mak Suzana dan juga mak aku merupakan ibu dan mak yang sama. Maksudnya apa tau? Maksudnya Suzana ni adalah kakak aku sendiri. Suzana ni bukanlah saudara dekat kami, bukanlah orang luar, tidak. Suzana ni adalah kakak aku sendiri. Kakakku nombor 2. Kakakku nombor 2. Ya, aku minta maaf lah, aku tak bagi tahu awal-awal. Perkara ni sebenarnya sulit, aku sebenarnya tak nak bagi tahu, tapi disebabkan ada perkara yang dah berlaku, masih lagi berlaku, jadi aku dedahkanlah kepada kalian supaya tidak berlarutan, supaya tidak ada salah faham di kemudian hari. Ada yang mengatakan gangguan ni adalah berpunca daripada zaman-zaman arwah bapa aku dulu. Sebab arwah bapa aku ni
Ni nak cerita ni. Nak cerita ke tak nak cerita? Nantilah berkaitan dengan arwah bapa aku tu, nantilah aku ceritakan dalam episod lain. Sebab arwah bapa aku ni bukanlah orang yang biasa-biasa. Kalau kalian Google typing nama arwah bapa aku ni, akanlah ada satu artikel akan timbul berkaitan dengan arwah bapa aku. Jadi itu nanti aku dedahkan dalam episod lain. Dan nanti jadi macam complicated pula, banyak sangat cabar-cabar dia. Satu persatu lah. Satu persatu kita selesaikan kes Suzana ni, kakak aku ni. Kan dalam sebelum ni ada kisah yang gangguan pertama, chapter 1 hingga chapter 7 berkaitan dengan gangguan keluarga aku tu kan. Itu semua berlaku gangguan terhadap kakak sulung aku. Tetapi setelah sekian lama, berkurun tahun lamanya, selepas berpuluh tahun, akhirnya gangguan tu dah beralih kepada kakak aku nombor 2. Tetapi bukan yang jin syaitan yang dulu tu yang mengganggu kakak sulung aku tu, tak. Dia adalah jin syaitan yang berbeza. Kalau ikutkan sebenarnya daripada yang sudah dalam 2 tahun yang sudah ni, benda tu dah nampak pulih. Sebab kita dah usaha berubat dengan satu ustaz dan ustazah, pasangan suami isteri. Tetapi baru-baru ni dalam bulan lepas, kakak aku diganggu lagi oleh kakak aku nombor 2 yang Suzana ni, diganggu oleh jin syaitan yang sama. Gangguan yang macam mana? Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu, Suzana ni, kakak aku ni, Suzana ni, nama Suzana tu pun bukanlah nama yang sebenarnya. Tidak. Itu bukan nama kakak aku. Dia bunyi nama tu sama, seakan sama, tapi namanya bukanlah Suzana, nama kakak aku. Tak, aku bagi nama samaran sajalah. Aku tak nak dedahkan nama sebenar, tapi dia punya sebutan dan bunyinya sama saja macam Suzana, tapi bukan Suzana. Okay, baru-baru ni kakak aku dia mengadulah pada aku, pada mak aku dan adik-adik yang lain. Kakak aku Suzana ni, dia kata benda tu datang balik, mengganggu balik. Dia kami terkejut lah, bukan benda ni dah selesai ke? Dah tak ada gangguan ke? Tak, dia kata datang balik. Jadi aku cakap datang balik sebab apa? Kakak aku cakap selepas dia kerap kali memasang bacaan ruqyah dalam rumah, bacaan audio, rakaman audio dalam rumah, ruqyah, benda tu datang. Dia macam secara tiba-tiba tu datang. Secara tiba-tiba, setelah berkurun lamanya, berbulan-bulan tak ada sebarang gangguan, tiba-tiba benda tu hadir semula. Tapi kali ni bukan mengganggu pada kakak aku seorang je, tetapi melibatkan suaminya sendirilah, iaitu abang ipar aku. Kisahnya macam mana? Macam ni, abang ipar aku ni tengah tidur tau. Dia tengah tidur, mengiring menghadap tingkap, membelakangkan kakak aku yang di sebelah belakang, dan juga pintu keluar lah ke ruang tamu. Jadi bila abang ipar aku tengah tidur waktu malam ni, mengiring menghadap tingkap, tiba-tiba abang ipar aku ni dia dapat dengar ada somebody, ada suara memanggil abang ipar aku daripada belakang. Dia panggilannya macam ni, abang, macam tu. Dia dengar macam tu. Jadi abang aku ni yang tengah lena tidur ni, tak tahulah, mungkin menjadi asbab bila suara tu memanggil abang ipar aku. Abang ipar aku terjaga daripada tidur. Jadi abang ipar aku ingatkan kakak aku yang panggil. Jadi abang ipar aku pun tolehlah ke belakang nak tengok siapa di belakang ni. Alangkah abang ipar aku terkejut bila mana abang ipar aku lihat ada seseorang, bukan menyerupai kakak aku, tapi seseorang yang berwajahkan yang teruk, yang ngeri. Wajah tu teruk, ngeri. Macam mana aku nak bayangkan? Wajah macam kalian tengok cerita seram-seram, macam tu lah wajah dia. Sedang memanggil abang ipar aku daripada belakang ni. Abang ipar aku masa tu dia nampak muka dia. Nampak abang. Bila abang ipar aku nampak muka tu, benda tu secara automatik mengundurkan dirinya. Contoh macam ni kan, mengundurkan dirinya, lalu hilang di sebalik pintu keluar bilik. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astaghfirullahalazim. Macam kita lah, kita ni tengah
lena dibuai mimpi. Bila kita lihat ada benda mengerikan depan mata memanggil kita dari belakang, agak-agak kalian semua macam-macam. Macam aku pun, kalau aku di situasi yang sama, mestilah aku pun tergamam lah. Tergamam lah kan. Takkanlah tiba-tiba aku bersilat. Tak. Dia tak macam tu. Macam tu lah berlaku pada abang ipar aku. Dia nampak benda tu tergamam abang ipar aku. Sampailah benda tu mengundur diri, menghilang di sebalik pintu keluar bilik. Abang ipar aku ni pun geraklah kakak aku yang tengah tidur lena ni. Bila abang ipar aku gerak kakak aku yang tengah lena tidur ni, bangun je kakak aku. Rupanya dalam waktu yang sama, kakak aku ni tengah bermimpi juga, diganggu dengan benda tu. Kakak aku lain pula. Dan abang ipar aku dipanggil dengan benda tu abang. Waktu yang sama kakak aku tengah tidur ni mimpi benda diganggu dengan benda tu. Mimpi yang macam mana tau? Dia mimpi dia tengah tidur, tiba-tiba ada sesuatu daripada belakang memegang tangan dia, memegang tangan kiri dan kanan dengan gegaman kuku yang tajam, kata kakak aku. Dalam mimpi tu dia dipegang dengan kuku yang tajam. Tangan ni, dua belah tangan. Benda tu mengangkat kakak aku daripada katil sampai ke siling. Kemudian benda tu lepaskan kakak aku, menghempaskan kakak aku ke katil semula. Waktu ketika inilah secara kebetulan abang ipar aku gerak kakak aku. Kakak aku dapat bangun dari tidur. Terus kakak aku ceritakan kepada abang ipar aku apa yang dia mimpikan. Setelah itu, sejurus kemudian, bukan mimpi tu saja. Macam kita anggap macam mainan mimpi. Tidak sama sekali. Sebab masa kakak aku ceritakan pada abang ipar aku apa yang dia mimpikan, ni dekat tangan ni, dekat tangan kakak aku ni, kiri kanan ni, ada bekas macam kuku ni, macam ni. Macam ni. Ada bekas. Ni macam ni. Ni. Jadi macam tu lebih kurang lah. Dia ada bekas. Dia ada berbekas kuku yang tajam dekat tangan kiri dan tangan kiri kanan tangan kakak aku. Bukan tu je ya, belakang kakak aku ni pun sakit sangat-sangat, macam kena empas betul-betul. Macam benda tu bukan mimpi. Memang sakit belakang badan ni, macam kena empas. Tahu tak macam mana kena empas? Cuba kalian lompat daripada atas meja, hempakkan diri badan kat atas lantai. Macam tu lah sakitnya. Ada juga mak aku bertanya, macam mana rupa tu yang dia katakan buruk benar muka dia tu. Masa kakak aku nak cerita, kakak aku dapat rasa dekat rahim dia macam ada benda yang bergerak-gerak. Macam benda dulu-dulu tu. Dulu-dulu pun sama juga. Rahim kakak aku ni ada benda bergerak-gerak. Benda tu situlah dia tinggal. Masa kami mengubat dulu dengan perubatan ruqyah, di situ dah dia tinggal kat rahim tu, kata ahli perubatan ruqyah tu lah. Jadi masa jumpa ustazah tu, yang pasangan suami isteri tu, betul tu dah hilang. Rahim pun dah tak apa, tenang. Masa diganggu malam tu, masa tu jugalah rahim ni rasa bergerak-gerak. Begitu juga masa kakak aku ceritakan benda ni dekat aku, dengan mak aku, dengan kakak aku ni, adik-adik lain. Masa mak aku cakap, bagi tahulah macam mana rupa tu. Abang ipar aku nampak macam mana rupa buruk benar rupanya. Akak aku nak bagi tahu, tapi akak aku cakap, mak nak cerita ke mak, sebab perut ni tiba-tiba macam menggerak-gerak. Dia menggerak-gerak macam tu, macam ada benda bergerak-gerak. So mak aku cakap, udah kalau udah macam tu keadaannya, takut bertambah teruk pula kan, udahlah, tak payah ceritalah macam mana rupa tu. Jadi daripada pandangan mata kalian semua, seakan-akan nampak benda ni macam ringan. Bila aku bercerita dalam kisah-kisah seram berkaitan dengan orang-orang lain, nampak aku macam enjoy kan, nampak macam enjoy, macam senyum kan. Tapi siapa yang tahu, ya, dalam tawa ni ada tangisan. Senang cerita, dalam tawa ada tangisan. Susah kami, perit kami, sakit dan kami, tak siapa yang tahu. Kami adik-adik keluarga je lah yang tahu. Kalau kalian bertanya soalan, tak ada usaha ke, ya, ikhtiar ke nak berubat? Ada. Baru-baru ni aku berjumpa dengan pengamal perubatan ruqyah jugalah. Beliau pun ada sarankan supaya bawalah kakak aku dengan suami dia untuk hadir ke sesi ruqyah. Tapi dalam masa yang sama, kakak aku bercakap dia akan tengok schedule dia, jadual dia, bila dia boleh turut serta untuk berjumpa dengan
pengamal perubatan ruqyah tu. Tapi kalian semua, aku nak mohon jasa baik kalian semua lah yang menonton, ya, jasa baik kalian semua yang menonton. Andai katalah kalaulah kalian ada mengenali pengamal-pengamal perubatan yang lain yang boleh berkongsikan dengan aku, tolong kongsi dengan aku. Dekat ruangan komen ni tolonglah kongsikan apa-apa saja talian untuk aku hubungi. Bukan apa, aku pun ada, aku dan keluarga aku akan cuba juga mencari mana-mana pengamal perubatan ruqyah. Tapi dalam masa yang sama, bila aku dah buat konten ni, kalau kalian ada nombor-nombor yang dikenali, yang dipercayai, mohon sharekan dengan aku dalam ruangan komen. Tak apa, bukan untuk aku pun, sekurang-kurangnya mungkin untuk umum. Siapa-siapa yang melawati, yang menonton video ni, kalau baca dalam ruangan komen ni, masing-masing boleh dapatkan nombor talian tu, supaya dapat manfaat. Aku juga sambil-sambil aku ikhtiar dengan mana-mana yang aku kenal, aku juga akan menghubungilah nombor tu. Sekiranya bukanlah kata usaha tu gagal, tidak, tetapi kita ni kena istiqamah berusaha dalam berbagai cara. Ya, andai katalah kalau jumpa yang ini pun masih lagi jalan yang buntu, jumpa yang ini pun masih lagi jalan yang buntu, mungkinlah aku akan jumpa dengan pengamal perubatan yang agak viral lah, macam Tok Singa ke Tok Singa ke, ataupun ada ustaz, ada seorang dua ustaz yang famous dalam Facebook dan YouTube tu, ustaz perubatan. Aku lupa dah nama dia lah, mungkin kalau dalam kaedah ataupun dalam sesi-sesi perubatan dengan yang lain-lain tak berjaya, aku akan cuba usaha untuk cari-cari yang dekat dalam Facebook ni. Jadi kalian semua, secara pendek, secara ringkasnya, aku ulang lagi sekali apa yang berlaku sekarang. Secara ringkas, secara pendeknya, poin dia adalah benda tu dah datang balik mengganggu kakak aku selepas kakak aku mengudarakan rakaman audio, sentiasa membuka rakaman audio berkaitan dengan bacaan ruqyah di dalam rumah. Dan juga yang lainnya, abang ipar aku mula diganggu. Sebelum ni tak pernah diganggu pun, ni abang ipar aku diganggu dengan ada panggilan raib, panggilan abang dekat belakang. Bila abang ipar aku toleh, rupanya benda tu menunjukkan mukanya yang real, seram dan mengerikan. Dalam masa yang sama, kakak aku mimpi diganggu dan juga dicederakan dalam mimpi tu. Dan itu bukan sekadar mimpi, sebab selepas bangun daripada tidur tu, ada kesan di tangan, kuku yang tajam dan juga belakang badan yang teramat sakit, macam dihempas betul-betul. Ini bukannya cerita filem tau, ini bukannya drama tau, ini bukannya lakonan tau, ini real. InsyaAllah nanti kalau sesi perubatan dengan mana-mana ahli pengamal perubatan mengikut cara Islam, sebagai contoh Darul Syifa Ruqyah, masa dalam sesi tu nanti, insyaAllah kalau diberikan keizinan, aku akan buat rakaman dan adalah aku akan blur-blurkan gambar-gambar yang individu yang tidak sepatutnya dirakam. Aku akan buat rakaman, insyaAllah. Okey, di sini ada audio yang aku akan kongsikan dengan kalian. Okey, audio ni adalah audio yang real. Aku akan share dengan kalian semua. Cuma aku akan tekankan di sini, walaupun audio ni aku sertakan dalam video ni, tetapi aku sendiri tidak akan buka pun audio ni. Audio ni ada, rakaman tu ada dibuat audio masa kakak aku diganggu dulu, ada dalam beberapa minit. Cuma aku akan cut off, hanya ambil beberapa saat saja. Aku tak akan dedahkan semua rakaman audio. Aku hanya ambil beberapa saat je untuk tontonan kalian semua. Ya, aku tidak akan sesekali berani untuk buka audio ni. Dan aku juga akan bagi amaran pada ahli keluarga aku, anak buah aku, iaitu anak kepada kakak aku Suzana, dan juga anak kepada abang ipar aku ni, anak-anak aku sendiri, isteri aku, adik-beradik aku, mak aku, semua segala-galanya aku akan tekankan, aku akan bagi tahu, aku akan maklumkan kepada mereka supaya jangan buka
episod ini, sebab episod ini aku dah letak audio rakaman kakak aku yang kerasukan tu. Ya, aku sama sekali tidak akan buka audio ni, tapi saja aku letakkan dalam rakaman ni untuk kalian semua yang ingin mendengar bagaimana audio rakaman tu. Hanya petikannya saja, ya, bukan penuh, hanya petikan saja. Kalian nak dengar, dengarkan. Tapi aku no, aku tak akan dengarkan. Sebab apa? Sebab apa tahu? Sebab gangguan ni masih aktif. Jin syaitan tu masih aktif, masih mengganggu aktif. Bukannya kisah-kisah yang dulu-dulu, kisah-kisah sejarah yang dulu-dulu yang pernah diganggu, bukan yang dulu-dulu yang dah hilang tak tahu ke mana. Tak, benda tu masih aktif. Aku takut, aku khawatir kalau aku ataupun ahli-ahli keluarga aku mendengarkan audio ni, takutlah benda tu datang tiba-tiba, sebab dia dapati ada yang mendengarkan suara dia. Ini aku bagi amaran pada keluarga aku lah. Untuk kalian semua nak dengar, dengarkan. Tapi ingat, aku tak tanggung risiko, ya. Nak dengar, dengar. Nak dengar, dengar. Aku tak tanggung risiko. Ingat, aku dah bagi amaran ni. Aku dah bagi amaran, ya. Perbualan pula, rakaman dia adalah rakaman gangguan jin syaitan yang masih aktif, bukan yang tidak aktif, yang masih aktif sekarang ni. Jadi rakaman ni aku letak pada di saat akhir video ni. Jadi kalau kalian dengar, dengarkan. Cuma aku sarankan dengarlah dengan bacaan, didahulukan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita terlindung daripada musibat-musibat ataupun masalah-masalah yang tidak diingini. Aku mohon maaf sekiranya ada terdapat sebarang percakapan, perbualan, perkataan yang menggores perasaan kalian semua. Biasalah, aku ni manusia yang lemah. Yang baik itu datang daripada segala kebaikan ataupun kelebihan yang Allah tunjukkan kepada kita, dan keburukan tu adalah kehilafan, kekurangan diri aku sendiri. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian semua. InsyaAllah jika diberi kesempatan, kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang, boleh bicara kisah-kisah seram yang selanjutnya. Aku mohon kalian semua supaya doakan aku dan juga ahli keluarga aku supaya terlindung, dikuatkan iman, dipermudahkan urusan kami sekeluarga. Dalam tawa ada tangisan. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada kalian semua kerana menyokong kami. Mohon ya, subscribe, jangan lupa ya, share. Dan juga jangan lupa, kalau ada sebarang talian-talian yang pengamal perubatan yang kalian kenal, InsyaAllah tolong sharekan dalam ruangan komen. Ada kesempatan aku akan usaha dalam kaedah ataupun berhubung dengan nombor-nombor yang kalian dah sharekan tu nanti. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.